Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Topik yang menjadi pilihan kita ialah lawatan resmi Perdana Menteri teroka potensi erat kerjasama. Dan kalau kita lihat kepada jadual lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, memanglah tak dapat dinafikan bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar mempunyai jadual yang cukup ketat sebenarnya. Ketika ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri difahamkan masih lagi berada di Arab Saudi dan mungkin akan sampai di tengah malam nanti ke negara ini setelah mengadakan lawatan selama 2 hari di Arab Saudi. Dan difahamkan juga walaupun belum ada kepastian 27 hari bulan Mac nanti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga akan mengadakan lawatan ke Kemboja ataupun Cambodia dan kemudiannya pada 29 hari bulan Mac sehinggalah kepada 1 hari bulan April nanti difahamkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melawat negara tembok besar China dan yang menjadi tumpuan nanti ialah lautan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Hainan dan juga ke Beijing. Jadi itulah antara jadual ketat yang ada kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan inilah yang akan menjadi perbincangan kita di ruang bicara hari ini. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio ruang bicara ini. Yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Rohanas Harun, iaitu merupakan profesor di Jabatan Pengajian Antarabangsa, Keselamatan dan Undang-Undang Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ataupun UPNM. Jadi apa khabar Prof? Baik, terima kasih kerana mengundang saya. Itulah lama tak jumpa ya. Jadi puasa macam mana Prof? Okey? Oh bagus, ini hari yang kedua ya, semuanya baik. Alhamdulillah. Baik, kita juga ada seorang lagi tetamu yang mungkin pertama kali sebenarnya bersama kami di ruang bicara ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih juga dan selamat datang kepada Mr. Johnny Tai yang merupakan Setiausaha Agung di Persatuan Muafakat One Belt One Road Malaysia ataupun PMOBO. Jadi Mr. Tai, apa khabar? Baik, terima kasih. Pertama kali juga Mr. Tai bersama kami di program Ruang Bicara. The first time. Was it? First time. Pertama kali. Ya. Pertama kali. Okey, kami cukup berterima kasih atas kesudian Mr. Tai bersama kami di Ruang Bicara ini. Baiklah, barangkali seperti yang kita ketahui lah Prof Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengadakan lawatan ke Arab Saudi dan bila kita melihat ataupun mengungkap kembali lah latar belakang hubungan Malaysia dan Arab Saudi, ianya mempunyai sejarah yang cukup panjang sebenarnya ya, bukan saja daripada hubungan diplomatik tetapi juga dari hubungan perdagangan. Jadi mungkin apakah Prof merasakan bahawa lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memilih untuk mengadakan lawatan resmi di luar negara ASEAN iaitu ke Arab Saudi ini merupakan sesuatu yang amat penting sebenarnya untuk mengukuhkan lagi hubungan diplomatik dan perdagangan Malaysia Arab Saudi. Okey, biasanya dalam diplomasi antarabangsa kita akan tengok kepada ke mana seseorang Perdana Menteri ataupun Presiden yang baru itu pergi. Jadi kalau kita tengok dalam ASEAN ini, dia sudah pergi ke Indonesia, Brunei, Singapura, Bangkok, Thailand dan juga Filipina. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa prioriti itu kita tengoklah pertama kepada ASEAN dan dalam ASEAN itu negara mana yang menjadi prioriti dalam dasar luar kita. Jadi di luar ASEAN ini kita tengok bahawa Perdana Menteri pergi ke Arab Saudi, negara Arab Saudi dulu. Jadi seperti mana yang disebutkan tadi bahawa hubungan antara Malaysia dan Arab Saudi ni memang telah lama. Betul. Jadi ada satu sejarah yang panjang. Ada faktor lain yang menyebabkan kenapa hubungan kita amat baik. Walaupun ada kalanya masa-masa yang lepas ada apa orang kata sedikit
yang tidak menyenangkan, tetapi itu tidak memberi impak yang berpanjangan. Jadi sekejap saja dia hilang. Nah, selain daripada hubungan yang lama ini, saya lihat hubungan Malaysia-Saudi ini mempunyai landasan yang kukuh, iaitu pertama atas salah satu sejarah lah. Yang keduanya ialah hubungan sosio-budaya. Artinya orang Malaysia pergi ke Arab Saudi bukan saja untuk menziarah ataupun pergi membuat haji, tetapi juga untuk belajar, belajar ilmu agama. Jadi itu yang mengeratkan hubungan kita. Dan kita lihat dalam beberapa sekian lama ini hubungan itu seolah-olah di kedua belah pihak. Misalnya kalau kita pergi ke Arab Saudi, di sana pun kita jumpa orang Arab sendiri yang mahu bertutur dalam bahasa Melayu misalnya. Jadi itu sudah dia sudah terapi. Dan di sini pun kita makan makanan Arab. Jadi sudah selesa hubungan antara rakyat. Jadi dengan adanya Perdana Menteri memilih Arab Saudi ini sebagai negara yang pertama untuk lawatan kerja ini, maka dia akan menambahkan lagi hubungan itu, menambahkan eratnya hubungan itu. Dan kita lihat, kalau kita lihat dalam surat khabar, kali ini tumpuannya ialah kepada hubungan ekonomi. Bagaimana mengeratkan hubungan ekonomi. Jadi bagi saya ini tidaklah begitu sukar, kerana kita sudah ada hubungan politik yang baik, hubungan sejarah yang lama, hubungan rakyat, diplomasi rakyat, sosio budaya. Jadi semua itu menjadi satu landasan yang kukuh. Jadi sekarang ini prioriti kepada Malaysia dan juga kepada Arab Saudi ialah di mana kita nak cari kerjasama itu. Dan saya rasa ini waktunya yang baik, sebab kita semua pun tahu bahawa Arab Saudi sekarang sedang melaksanakan beberapa program pembangunan dan pemodenan sosioekonomi mereka. Jadi saya rasa satu masa yang tepat lah. Okey, saya juga nak dapat pandangan nanti daripada Mr. Tai. Tapi sebelum itu, barangkali Prof. Rohanas, kalau kita lihat juga kepada hubungan Malaysia Arab Saudi, memanglah kita tak nafikan bahawa kita mempunyai hubungan yang cukup kuat dan cukup erat sebenarnya. Dan saya juga teringat bahawa saya percaya bahawa Arab Saudi juga menerima dengan begitu baik apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Dan itu juga menunjukkan indikasi bahawa ada sesuatu yang menarik di antara Malaysia, hubungan Malaysia dan Arab Saudi. Dan apa yang juga menarik perhatian saya ialah tentang statement yang dibuat oleh pemimpin Arab Saudi sendiri ketika menyambut ketika bertemu dengan Datuk Seri Anwar. Dia mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar dan Malaysia khususnya seolah-olah memberi inspirasi kepada Arab Saudi untuk satu perubahan yang mungkin menarik dalam aspek ekonomi, dalam aspek hubungan ekonomi dan juga politik di antara kedua-dua negara ini. Jadi apakah ini satu indikasi yang cukup positif bahawa hubungan kita akan menjadi lebih erat? Betul. Kerana dalam hubungan antara negara ini, pada masa ini yang penting ialah hubungan ekonomi. Kerana ekonomi itu akan mencetuskan banyak lagi cabang ataupun bidang yang kita boleh adakan kerjasama dan mengeratkan hubungan itu. Dan satu lagi faktor untuk tambah kepada apa yang kita sebutkan tadi ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dia memang terkenal di Timur Tengah, dan dia mempunyai satu personality dan
credibility dari segi pengetahuan mengenai agama, mengenai masyarakat di situ, dari segi pengalaman beliau sebelum ini. Dan kita tengok bukan saja Arab Saudi tetapi malah Turki juga mengucapkan tahniah kepada beliau. Jadi Anwar Ibrahim ini bagi saya melambangkan satu generasi, bukan dari segi umur tapi dari segi pemikiran, kepimpinan dan keterampilannya. Jadi itu dia senang diterima oleh negara-negara yang di sana. Okey, kita juga nak mengimbas jugalah. Mr. Tai ada di sini. Jadi kita macam saya sebut tadilah pada 29 hari bulan Mac sehinggalah 1 April nanti insya-Allah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita akan melawat China, dan ini juga merupakan satu perkara yang cukup penting sebenarnya. Dan macam juga hubungan kita dengan Arab Saudi, hubungan Malaysia dan juga China juga mempunyai sejarah yang cukup panjang sebenarnya. Hampir-hampir dah mencecah lebih 49 tahun, hampir tahun depan dah menjadi 50 tahun hubungan di antara dua negara ini. Jadi bagaimana Mr. Tai melihat bahawa apakah lawatan ini juga akan memberikan satu impak ataupun dimensi yang mungkin lebih hebat dalam hubungan diplomatik dan juga perdagangan Malaysia-China? Ya, hubungan Malaysia dengan China 49 tahun dah memang kukuh lah. Jadi lawatan ni waktu yang sesuai untuk lebih kukuhkan lagi perhubungan kita dari segi diplomatik, dari segi perdagangan, pelaburan, dan yang mustahak sekarang kita tambah dari segi teknologi, inovasi dan sains. Negara China dia dah memang dalam ceburi dalam teknologi, sains dan inovasi. Jadi ini memang waktu yang sesuai sebab Malaysia pun dah lama ceburi dalam bidang-bidang inovasi, dalam sains. Yang mustahak itu semiconductor kita. Semiconductor kita dah Malaysia dah puluh-puluh tahun dah. Ini masa untuk kita mengeratkan dari segi dan selain dari itu seni budaya itu pun mustahak. Perhubungan Malaysia dengan China. Sebab kita ada banyak pengalaman dari sejak 600 tahun bila Cheng He datang kan. Masa itu kita banyak kepada seni budaya. Jadi sebab tu kita ada perhubungan yang lama yang kita ni. So waktu yang sesuai lah. Kalau kita lihat Mr. Tai, jumlah pelaburan China di negara ini saja dikatakan melebihi US 200 billion dolar. Jadi apakah Mr. Tai melihat apa lagi potensi baru sebenarnya yang boleh dieksplor di antara kedua-dua negara ini in terms of economic relationship? Memang dari segi perdagangan kita di Asia atau di ASEAN kita memang berturut-turut lebih dari 13 tahun kita memang mendahului dari perdagangan dan pelaburan. 200 bilion USD ni kebanyakan dia Malaysia ada banyak kelebihan dari segi kata elektronik E&E chemical kita dan banyak-banyak lagi kelebihan Malaysia. Moving forward kita boleh mengembangkan improve our bilateral trade in term of finance dari segi capital market. Ini satu-satunya yang China tengah mencari rakan yang sesuai untuk mengembangkan finance capital market ni. Malaysia ada di tengah-tengah ASEAN yang sesuai
Dan kita pun ada lama pengalaman dari 90-an. Kita memang betul. Small tigers, among the tigers di Asia Tenggara. So dari segi ini kita memang boleh lebih banyak improve lah bilateral trade and investment. And also dari segi sains dan teknologi yang memang mustahak sekarang, the 21st century, yang 21 ni. Kita nampak kebanyakan kereta pun lebih dari menggunakan elektrik, EV. So Malaysia memang ada kelebihan dari segi semiconductor dan lain-lain. Sebab banyak ni jenama-jenama dari Eropah dia dah datang ke Malaysia. Jadi kita akan dapat banyak pelaburan dari EV dari negara China ke Malaysia. Ini akan lebih tambah kepada pelaburan. Selain dari ini, medical, perubahan. Ini satu-satunya Malaysia ada banyak kelebihan. Sebab kita dah ada banyak ini FTA dengan serantau negara-negara dah lama dah. Dari segi China ni baru-baru saja dia nak buat lebih banyak FTA. So Malaysia ni satu negara yang berpengalaman dengan FTA, dan kita pun ada banyak leadership yang mahir dalam segi ni. MITI satu agensi yang memang boleh menambahkan lagi hubungan erat dengan China dan menolong China mengembangkan pelabuhan, perdagangan dari segi ni semua perubatan. Selain dari perubatan, tadi saya dah beritahu mengenai sains, teknologi dan inovasi. Malaysia memang ada potensi yang besar dalam segi ini. So baru-baru ni China lepas the 14 two session NPC sains teknologi, yang itu satu-satunya yang mustahak untuk negara China moving forward. So dah banyak kali Presiden Xi Jinping memberitahu sains teknologi adalah the future. Saya nampak daripada apa yang dijelaskan oleh Mr. Tai tadi, saya nampak satu parallel ataupun persamaan dalam hubungan Malaysia Arab Saudi dengan hubungan Malaysia China. Pertama tadi kita sebut dari segi sejarah yang panjang hubungan itu. Yang kedua dari segi diplomasi rakyat, people to people. Jadi memang kukuh. Ada perkaitan, persamaan yang banyak. Jadi sekarang ini bidang yang kita cuba bangunkan ialah dalam bidang ekonomi. Dan tadi Mr. Tai jelaskan bahawa ini bidang-bidang yang boleh kita terokai antara Malaysia dengan China. Di masa yang sama Arab Saudi juga sedang membangun, maka dari segi teknologi inovasi ini dia juga memerlukan. Dan saya fikir satu lagi yang Malaysia mempunyai kekuatan, iaitu dari segi halal perniagaan. Jadi saya rasa kita Malaysia bolehlah di tengah-tengah itu mengembangkan sayapnya ke dua-dua arah. Okey. Kita nak sama lagi apa ni Prof dan juga Mr. Tai, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, tetapi lupa saya nak ingatkan, kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda yang sedang bersama kami di ruang bicara ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat, ataupun ingin bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara ini. Jadi jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda, 0326979767, 0326979768. Kita lihat dulu, kembali semula sebentar lagi ruang bicara, tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang lawatan resmi Perdana Menteri, teroka potensi erat kerjasama. Baik, kembali semula kepada Prof. Rohanas. Kalau kita lihat tentang apa yang telah pun dicapai setakat inilah, 3 MOU sebenarnya telah pun ditandatangani di antara syarikat Malaysia dan juga syarikat di Arab Saudi. Dan jadi itu juga merupakan satu indikasi yang cukup menarik sebenarnya. Dan satu lagi yang juga menarik perhatian saya ialah jaminan kepada Arab Saudi daripada Datuk Seri Anwar sendiri, mengatakan bahawa dengan tertubuhnya kerajaan perpaduan ini yang berkonsepkan Malaysia Madani ini, beliau menjanjikan memberi jaminan bahawa kestabilan politik di Malaysia akan dapat ditegakkan dan insya-Allah kalau semuanya berjalan lancar, kita tidak akan menghadapi sebarang masalah dari aspek politik dan kepimpinan negara. Jadi apakah ini antara perkara menarik yang mungkin akan memberikan satu semangat ataupun confidence sebenarnya kepada pelabur-pelabur dari Arab Saudi untuk melabur di Malaysia? Betul. Kita melalui zaman ketidakstabilan politik ataupun kerajaan yang silih berganti sejak tahun 2020 kan. Dan di masa yang sama kita menghadapi wabak COVID. Jadi kedua-dua perkara ini merupakan faktor yang memberi sedikit kelembapan ataupun kegelapan kepada Malaysia dan rakyatnya. Jadi apabila seolah-olah ada COVID hilang ataupun sudah reda, dan di masa yang sama kita mendapat satu kerajaan baru. Jadi perkara ini menimbulkan di dalam dan juga di luar negara satu keadaan di mana ada harapan dan juga ada satu perasaan gembira atau euforia. Jadi saya rasa keadaan ini merupakan satu peluang bagi Malaysia untuk menggunakannya supaya menarik semula minat para pelabur dan juga orang luar untuk datang ke negara ini. Jadi yang kita nyatakan sekarang seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar, bahawa sekarang terjamin kestabilan politik dan kerajaan, maka itu dia beri jaminan lah. Dan kita semua juga mengharapkan begitu, supaya tidak ada lagi kerenah politik yang memberikan satu suasana yang tidak disenangi, bukan saja oleh rakyat dalam negara tapi oleh orang luar juga. Jadi saya rasa inilah yang perlu diketengahkan dan telah pun dibuat oleh Datuk Seri Anwar, bukan saja dalam lawatan ini tetapi lawatan ke beberapa negara ASEAN sebelum ini. Dan dia diterima dengan baik hati, terbuka. Kita tengok apabila dia pergi ke Indonesia itu komennya di Singapura dan juga di Thailand. Jadi saya fikir ini adalah satu wajah ataupun satu suasana baru bagi Malaysia. Setelah beberapa lama menghadapi masalah COVID, orang semua pun muram dan juga ketidaktentuan kerana apa yang berlaku dalam negara itu. Okey. Baik, saya difahamkan kita dah pun ada 2 pemanggil di talian sekarang ini. Kita ambil dulu Ridwan dari Pulau Pinang yang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sukawi dan 2 ahli panel. Ya. Soalan saya yang pertama, ini mengenai pendidikan. Saya harap apabila kita membuat hubungan dengan Arab Saudi kan, pelajar-pelajar kita akan boleh tukar pelajar. Sama Arab Saudi datang ke Malaysia, dan Malaysia pergi ke sana kan. Kita tengok bilangan pelajar di USM mungkin akan lebih bertambah lagi. Di UAE dengan USM. Tentu minta dipendek ulah kan dalam ini. Yang kedua, mengenai haji dan umrah. Apabila kita buat hubungan yang erat kan, Perdana Menteri kita dah buat hubungan erat, harap tambang haji dan umrah tu lebih kurang. Jadi jemaah haji yang akan menunaikan pertama kali tu akan dapat menunaikan rukun Islam yang pertama tu lagi bertambah lagi . Betul.
Itu yang kedua. Yang ketiga, pelaburan. Sebab kita banyak pelaburan dalam dengan Arab tadi. Jadi apabila kita membuat hubungan ni, pelaburan kita akan pertama jadi ringgit Malaysia akan meningkat lagi . Okey. Jadi masalah kestabilan ekonomi Malaysia berkurangan . Minta lipat ni ulang ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Kita ambil satu lagi panggilan. Datuk Gulam dari Sabah ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Ya. Panel yang budiman. Ya. Saya nak tanya panel, mudah-mudahan kita di dalam hikmah rahmat dalam Ramadan ni. Ya. Saya nak tanya kerajaan ada tak nak bayar hutang supaya rakyat yang terkesan, yang susah, yang menderita dengan currency kita yang naik. Kalau tidak kita bayar setiap tahun 100 bilion, 5 tahun 500 bilion, duit kita tidak akan turun dan harga juga tidak akan turun dan bermasalah seumur hidup kita. Okay. So kita minta kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim Kononda yang paling canggih dalam Perdana Menteri pada kali ini, ini kali dia teruji. Tak uji dia supaya dia membayar hutang tu dan duit kita naik, rakyat tidak terumbang-ambing, tidak ada yang bunuh diri. Okey. Satu lagi, ini ada dalam tangan dia. Sabah ni harus ditolong, dibantu kerana dia menjadi Perdana Menteri adalah daripada 2-3 kabilah. Kabilah-kabilah untuk dia mencukup menjadi Perdana Menteri. Okey. Ketika itu UMNO pun kekurangan 2-3 orang yang melompat pergi sebelah, tetapi disokong oleh warisan, disokong oleh muda, maka dia mendapat kepercayaan kepada Duli Tuanku Agong yang dia akan ditawarkan untuk menjadi Perdana Menteri. So apa terjadi di Sabah? Okey. Kau ingat, kalau milih di Sabah, dia adakan pilihan daya negeri sama dengan negeri-negeri lain di Semenanjung untuk mendapat mandat rakyat. Adakah itu lebih cantik, lebih canggih? Apa yang kita harapkan? Kalaulah Pak Budi Bahasa kasihan untuk nak timbang rasa, ingat bantuan, ingat tolongan kita mendapat Perdana Menteri. Okey. Terima kasih Datuk Gulam dari Sabah. Terkeluar sedikit sebenarnya dari topik perbincangan kita. Tapi apapun kita menghargai apa yang dilontarkan ataupun disuarakan. Itu harapan dan suara rakyat sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam. Nanti kita nak menjawab tentang persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang. Tapi sebelum itu barangkali Mr. Tai kembali semula kepada lawatan Yang Berhormat Perdana Menteri ke China nanti. Sesuatu yang menarik juga ialah tentang inisiatif jalur dan laluan ataupun Belt and Road Initiative itu. Sebenarnya apa kedudukan sekarang Mr. Tai? Tahun ni ulang tahun 10 Belt and Road. Okay. So kita akan adakan satu mesyuarat 10 tahun ulang tahun dekat Beijing. Okay. Perdana Menteri agaknya dah terima jemputan kedua kalilah untuk melawat Beijing untuk ulang tahun Belt and Road ni. Dia mula dari 2013. Permulaannya fokus dia infrastructure, dari segi infrastructure dengan AIIB, International Bank lah, Investment International Bank. Kita nampak dah lebih dari 150 negara dapat benefit dari Belt and Road manfaat. Lebih dari 400 pekerja-pekerja employment dari Belt and Road dan banyak lagi bermanfaat. Yang kita nak dan kita nampak ni ke depan, the future of the Belt and Road is more on innovation, technology. Dari segi ni dengan sains lah, dari segi ni Malaysia kita kebanyakan syarikat-syarikat peniaga adalah IKS. Dan dari 100 sejuta IKS ni ada kebanyakan mikro.
Jadi macam mana kita boleh meningkatkan mikro dengan ITS, menceburi sains teknologi, inovasi dan teknologi. Ini satu cabaran untuk Perdana Menteri dan kabinet lah. Sebab one point Mr. Tai, bila you cakap tentang cabaran to the Prime Minister himself, I would like to know also about peranan yang dimainkan oleh PM Obo ini dalam hubungan di antara Malaysia dan juga China ini. All this while, PM Obo, our focus is more on trade and investment. Okay. So this area we've been doing very well, and also you can see many buildings. There are MRT2, MRT1. We have many investment. Not only investment, also the technology. Dia bawa sekali dengan teknologi, kemahiran. Okay. All this technology dan kemahiran, we will transfer this technology to our local remaja-remaja kita. Okay. Then we need to develop and make sure our future generation Malaysian we receive this technology, and so that we can also move it to another level. It's like the semiconductor. You know, when we receive this from the multinational, kebanyakan that was 50 years ago. But today we have homegrown. So we hope in the future, our future generation, remaja-remaja kita, you know, our future generation will have a positive towards this technology advancement, because gergasi syarikat-syarikat Cina yang datang dia akan membawa teknologi kemahiran dia. So they have to transfer because they only have limited time in Malaysia. After finishing the project, they have to go back. But someone have to be the receiving part. So this is for our future generation, the IKS, the employment, and our future generation. This is where we have to capitalize. So that's why the challenge for our new Prime Minister and the Cabinet is how we can encourage the young generation to accept, to adopt, and to work towards this area for the future of Malaysia. Because the improvement of Malaysian economy doesn't start yesterday. It started 50 years ago when we first brought in all the multinational, and we receive after 30-40 years we see the improvement. Same thing like China. China is also like 40 years when they open up to the world, and today we see the fruits. So Malaysia now is timely when we are moving towards the science technology. We are moving towards the improvement of how we can collaborate in all these areas. So our new Prime Minister visit is very timely to further mengeratkan berhubungan, further strengthen, not only just like what we mentioned, perdagangan, you know, investment, but our future generation. You see, when you receive the 5G, for example, China is leading in 5G technology. When I was there 3 years, they are actually testing the 6G already. So, but this technology is shared to the Belt and Road, about 150 countries and regions today. So they are very generous, because only with sharing they can develop further together. They need test market, they need test bed, they need the future generation, because our future generation are the one who are well versed with all this technology yang masa depan. So they need, because the young Malaysians. So we hope this message can can be well received by our future generations. Okay, baik. Banyak lagi persoalan nanti, Mr. Tai. Kembali semula kepada Prof. Rohanas. Tadi persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan
dari Pulau Pinang. Itu pun menarik jugalah tentang pertukaran bila kita bercakap tentang sektor pendidikan, misalnya pertukaran pelajar di antara Malaysia dan Arab Saudi. Tetapi yang menarik adalah tentang haji dan umrah. Ini pun menjadi persoalan yang dibincangkan dengan begitu menarik sekali lah. Dan saya kira mungkin juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya percaya mungkin juga menyentuh ataupun membangkitkan tentang isu ini, terutamanya kenaikan kos yang terpaksa tanggung oleh bakal-bakal yang akan mengerjakan haji dan umrah ataupun umrah. Mengenai kenaikan kos ini, saya rasa itu banyak bergantung kepada keadaan di sana dan juga di sini. Jadi hari ini kita tidak dapat elakkanlah daripada kita pun sedang bergelut macam mana nak turunkan harga telur ataupun ayam. Jadi perkara yang sama berlaku di mana-mana saja. Tapi bagi saya itu adalah mengerjakan umrah haji ini adalah perkara yang saya rasa orang Malaysia terutama sekali dia sanggup. Kerana itu satu kita panggil panggilan hati, jiwa. Selain daripada ada komponen sebelah umrah itu ialah ziarah. Jadi itu pun satu, bukan kata keperluan yang mesti, tapi orang sangat berminat dan memberikan kesempatan untuk membuka minda dan lain-lain. Jadi mengenai kenaikan itu bergantung kepada kerajaan Arab Saudi dan kerajaan Malaysia juga. Macam mana mereka dapat kontrol kenaikan harga semualah. Jadi bagi saya itu adalah satu persoalan yang kita kena hadapi setiap masa. Dan waktu ini orang sebagaimana yang tadi disebut meminta kerajaan memberikan bantuan dan lain-lain. Jadi saya rasa itu pentadbiran baru ini sudah pun mengadakan beberapa dasar untuk membantu. Jadi dari segi hubungan dua negara, kita tengok ini bukan satu masalah yang menjadi halangan dalam hubungan dua negara. Saya nak bangkit satu lagi isu kepada Prof dan juga kepada Mr. Tai lah. Ini dari sektor tourism. Bila COVID-19 sudah pun walaupun belum selesai sepenuhnya lah, tetapi apabila pintu penghujung bila pintu pelancongan itu dibuka oleh semua negara, kita juga harus mengambil kesempatan ini untuk menarik lebih ramai lagi pelancong-pelancong, terutamanya daripada Arab Saudi. Apakah Prof melihat ini juga satu perkara yang perlu diberi perhatian yang serius? Itu satu perkara yang kita perlu beri perhatian. Kerana landasannya sudah ada. Orang sudah kenal Malaysia. Malaysia juga mengenali negara Arab Saudi dan lain-lain negara di Timur Tengah. Jadi kita cuba ketengahkan apa yang boleh memberi manfaat kepada kita dan mereka dari segi ekonomi, dari segi hubungan antara rakyat, hubungan sosio-budaya yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Kalau kita tengok selepas berlaku September 11, 11 itu, orang mula melihat ke arah ini, ke arah timur. Dan bagi turis atau pelancong dari negara-negara Arab ini, mereka lebih senang hati datang misalnya ke Malaysia kerana tersedia apa kemudahan yang diperlukan mereka dari segi mengamalkan agama, nak mencari makanan yang halal, tempat duduk yang bersih ataupun suci mengikut adat dan agama mereka. Jadi kita bukan bermula dari zero, dari kosong, tapi sudah di tahap yang mungkin 60%. Jadi untuk memajukan, meningkatkan lagi 60-65 tu kepada 90, itu boleh dibuatlah.
Dan mulanya sekarang Ya, betul. jadi kita mengambil peluang. Turis itu satu bidang yang penting untuk Malaysia. Nanti saya pun nak dapat pandangan daripada Mr. Tai when we talk about the bringing in Chinese tourists, because I believe that we know that paling ramai yang datang ke Malaysia ialah pelancong dari China sendiri. Mereka cukup berminat untuk datang ke Malaysia. Tetapi sebelum Mr. Tai menjawab, kita rehat dulu. Mr. Tai, just for a few minutes, then when we come back, that is the issue that I want you to comment. Okay, kita berehat buat seketika, kembali semula sebentar saja lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, masih lagi bercakap tentang lawatan rasmi Perdana Menteri teroka potensi erat kerjasama. Dan masih lagi bersama dengan dua tetamu yang menemani saya di studio Ruang Bicara ini, Profesor Rohana Sarun, iaitu Profesor di Jabatan Pengajaran Antarabangsa, Keselamatan dan Undang-Undang UPNM. Dan kita juga masih lagi bersama dengan Mr. Johnny Tai, iaitu Setiausaha Agung Persatuan Mufakat One Belt, One Road Malaysia ataupun PM OBO. Back to the question tentang membawa pelancong-pelancong dari, what more that we need to do actually to attract more tourists from China? Potensi, we have a big potensi, potential. We have over 7,000 kilometers of seafront, and like mentioned, we have very interesting. Beside the three. Malay, Chinese, Indian, we have all the Kazakhstan, Iban and all this. This is something very unique. It's not easy, and we don't have many countries that can emulate this. So this is one forte that people like to come here to see, to experience and to learn how we've been living together in harmony. This is important. And secondly, all our duta, and all our consulate in all over the world, they play the very important role. Like our president of PM OBO is the former Duta Besar Malaysia ke China. He's been playing a very pivotal and very important role to bring in tourists. During his time, tourists is the largest from China to Malaysia. So we need the frontliner. The frontliner is, we have the embassies, the front. So our ambassador has been doing a very good job to promote and be friendly. That's the most important thing. And when you come, the first frontliner is at the immigration at the airport. This is also, we have to look into this. If we can further improve. They're doing a good job, but if we can further improve, that will be even better. Because the first person they meet is at the immigration. So when they come in, of course, Malaysians are very friendly. This is what majority of the friends told us. Very friendly and very hospitable. So this is something that all, irregardless of whether it's from China, from Arabs, or from they treasure this. Because why? From their home country, they might not experience such unique, diverse. Then, of course, our food, our fruits is very unique. They don't, no matter what they do, this is something that money cannot buy. Our durian, most of them, they cannot buy. I mean, they cannot grow. So not anything that you can grow at your backyard. So you must experience this. Sebab tu dia orang tak nak balik. When we have friendly, hosts like Prof and Sher, how to go back? I also want to go back. So this is why Malaysia as a whole. Betul. It's a product. You if you break them up, then this is no longer unique. As a whole, we deliver. So Malaysian deliver our tourism product to the world. Alright.
Menarik. Baik, satu lagi isu juga nak dapat pandangan Prof Rohanas ya. Ini pun bagi saya cukup penting sebenarnya. Mungkin Prof juga ingatlah ketika berada di Arab Saudi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga sempat bertemu dengan Setiausaha Agung OIC Hisin Ibrahim Tahadi. Dan Datuk Seri Anwar membangkitkan tentang isu dan juga menggesa supaya OIC sendiri mengambil langkah yang lebih tegas dalam menangani isu Islamofobia. Jadi mungkin betul. Ya. Sebenarnya banyak pendapat mengenai OIC ini. Ada yang kata bagus, ada yang tak bagus. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, memang OIC mempunyai banyak kekangan dan kelemahan dalam mengatasi beberapa isu mengenai umat Islam lah, ummah ya. Kita tengok isu Palestin, itu pun dia tidak mampu menyelesaikan. Dan sekarang ini kita ada isu Islamofobia. Bagi saya isu Islamofobia ini amat sukar diselesaikan secara cepat, kerana dia bukan satu produk, dia bukan satu bentuk material, tetapi berbentuk apa kita panggil jiwa dan emosi dan perasaan. Jadi perkara-perkara macam ini amat sukar untuk dihilangkan ataupun untuk diatasi dalam masa yang singkat, dan juga untuk diberikan tugasnya kepada A ataupun B. Walau bagaimanapun, saya fikir kalau OIC itu boleh mengadakan satu dasar atau mengambil satu keputusan yang boleh menangani masalah ini, saya rasa boleh. Sebab OIC ini satu kumpulan anggotanya seluruh dunia. Ada anggotanya yang penting macam Arab Saudi, Indonesia, di mana rakyatnya rakyat paling majoritinya banyak Muslim di Indonesia. Tetapi bagaimanakah satu kumpulan negara-negara yang mempunyai begitu banyak potensi tidak mampu menangani masalah ini dengan baik? Saya rasa salah satu sebabnya ialah walaupun semuanya negara Islam, tetapi mereka mempunyai kepentingan negara, seolah-olah kepentingan diri yang tersendiri yang mungkin bercanggah dengan kepentingan keseluruhan pertubuhan ataupun ummah itu. Jadi di situ nampak lemahnya. Walau bagaimanapun, saya rasa kita masih mengharapkan OIC supaya dapat bersatu, bergabung tenaga menangani masalah ini. Walaupun sukar, tetapi boleh. Dengan mengadakan mungkin kalau ada sesuatu yang mereka melanggari prinsip hidup bersama rukun damai dengan orang Islam bukan Islam, OIC boleh mengenakan sesuatu apa kita nak panggil hukuman, ataupun negara besar, negara kaya dan berpengaruh dalam OIC itu boleh menggunakan pengaruhnya. Kita boleh adakan boykot, bukan perang tapi boykot, boykot akhbar mereka, boykot macam-macam lah, memberi satu tekanan. Dan Malaysia memang buat kita menyuarakan, tapi Malaysia ini sebut apapun, Malaysia masih sebuah negara kecil banding dengan negara-negara Islam yang besar. Jadi saya rasa mesti ada satu kesepakatan, ada satu political will bahawa ini perlu diselesaikan. Dan saya fikir buat masa ini kita belum mencapai tahap itu. Jadi itu yang kadang-kadang orang mengatakan OIC ini OIC, tapi tak ada tindakan. Okey, tak apalah. Itu persepsi sebenarnya. Okey, Mr. Tai, satu soalan, tetapi maybe I don't know whether it's a bit sensitive. Ini kadang-kadang lebih kepada perasaan rakyat Malaysia yang terutamanya bila mereka lihat we are trying to bring in the influx of Chinese businessmen, Chinese technology into Malaysia. They are worried
worried that in the end of the day mungkin orang-orang tokoh-tokoh perniagaan Cina ini akan menguasai ekonomi Malaysia dan mengakibatkan mungkin peniaga-peniaga ataupun the businessmen in Malaysia themselves, the Malaysian themselves will suffer in the end of the day. How far this kind of perception is? Yes, there are elements such from the beginning because dari segi budaya it's different, very diverse. Like Chinese, we were told, we were trained how to use chopsticks from very young. But from the Westerners, they were educated and trained how to use fork and knife. So this is a different, very diverse culture, budaya. So for a start, you ask the Westerner to use chopstick, they cannot manage. Okay. Similarly, so it takes time. It takes time. But having said that, I think this is growing up, and when we grow up together, and we build the trust, this is where how Malaysian can harmonize after so many years. Yes, there are little challenges along the way, but it's normal. For any family members, it's the same. Also, when you grow up, your childhood, you have all kind of challenges. When you grow up, you understand so much better. You don't even have to say anything. We know what you're going to do next. So Malaysia is a very young country. So we must encourage our youngsters to take this advantage and make more friends with the Middle East GCC country, with our Chinese in China, and not only they have more friends, they also learn their language and their culture. At the same time, they take this opportunity to share our culture to them. This is what bonding is all about. And then there are many so-called opportunities from this. See, when we were small, we were educated in many aspects. I learned Jawi, Alibata Island, I write. So it doesn't mean that I don't, benefit. I benefit a lot when I travel to Middle East, to Dubai. All my friends are so happy when I speak the same language. Doesn't matter. It's only 2, 3. In fact, it means Lhasa, all these Rabu is all Arabic. So it doesn't matter. So they are happy. So language is very powerful. So we must exchange in terms of people to people, seni budaya, then it prosper the economy. And this is from bonding, from all this. So maksudnya no fear, jangan takut lah yang mereka akan telan kita. You see, 1 minit lagi masa ada. So being a foreigner, they must go back. They cannot stay here forever. So what they want is to make sure the local also receive them and at the same take time, the technology because they are here to transfer. This is important. So we must receive them with open hands. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak sebenarnya kepada Mr. Johnny Tai. Terima kasih kepada Profesor Rohanas Harun. Masa mencemburui kita sebenarnya tak cukup untuk bercakap tentang isu-isu seperti ini. Tapi mungkin di masa-masa yang akan datang, Mr. Tai, you can come again in our program Ruang Bicara ini. Prof pun begitu jugalah. Jangan biar lama sangat, Prof. Baru nak datang. Saya datang bila dipanggil. Saya have a lot to learn from Prof. Exactly. Jadi terima kasih kepada anda menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.